Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Muhammad khatamin nabiyyin, imamul muttaqin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma dzikrna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah, ajarkan kami apa yang kami tidak tahu. Wa anfa'na bima lam tana. Ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kami belajar. Allah yassir wa la tu'assir. Ya Allah, permudahlah kami, janganlah kau upayakan kami. Wa tammim bil khair, sempurnakanlah urusan kami. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah kami ilmu dan kefahaman. Allahumma inna na'udzubika min al-ham wal hazan. Ya Allah, kami minta jauh daripada sedih dan kecewa. Wa min al-ajzi wal kasal, daripada menjadi lemah dan malas. Wa min al-jub wal bukh, daripada menjadi penakut dan bakhil. Wa min al-kufr faq, daripada bahaya kekufuran dan kefakiran. Wa min ghalabatid daini wa qahr rijal, dan daripada beban hutang dan gangguan orang-orang jahat. Amma ba', muslimin muslimat, mukminin mukminat, mudah-mudahan anda dan keluarga anda semuanya sejahtera, aman, damai, selamat dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang saya muliakan, tuan-tuan semua, anda sedang bersama saya, Ustaz Abu Hassan Asy'ari, Ustaz Abu Hassan, dalam slot tazkirah, dalam slot motivasi. Mudah-mudahan anda semua insya-Allah ceria, bahagia dan terus istiqamah sampailah ke akhir ceramah program ni insya-Allah. Muslimin semalakan, sebelum tu saya nak perkenalkan diri. Saya Ustaz Abu Hassan Asy'ari. Saya adalah pengurusi Majlis Dakwah Negara Selangor. Saya pengurusi MDN Selangor, sebuah NGO berdaftar. Dulu saya adalah pegawai JAKIM dan pensyarah Kolej Mara. Muslimin semalakan, mudah-mudahan majlis ilmu ini diberkati Allah. Nabi sebut, man saraka tariqan yatlubu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan, berusaha dia nak mencari ilmu, Allah permudahkan dia masuk syurga. Mudah-mudahan anda, anak-anak anda, semua keluarga anda minat dengan ilmu dan peluang untuk masuk syurga yang Allah janjikan. Muslimin yang saya muliakan, so hari ini 30 Julai. Esok 31 Julai. Hari ini 30 Julai 2020, bersamaan dengan 9 Zulhijjah. Hari ini hari Khamis 9 Zulhijjah. Hari Arafah. Al-Hajj Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maksudnya, kalau orang tak pergi berwukuf, tak pergi di Arafah, haji dia pun tak sempurna. Jadi penting sungguh Arafah, penting sungguh hari Arafah ni. Sebab itulah sangat beruntung anda semua, tuan-tuan semua yang berpuasa pada hari ini, iaitu hari Arafah. Besar sekali fadilat dan kelebihan berpuasa di hari Arafah. Jadi kita yang tak pergi haji, yang dah pergi haji, tak pergi ke Mekah, tak pergi ke Arafah, tapi nak dapat pahala besar fadilat, dapat keampunan Allah, dapat maghfirah daripada Allah untuk membersihkan dosa, elok sangatlah kita berpuasa pada hari ini, iaitu hari Arafah, Yaum Arafah. Hari ini juga ialah hari Khamis. Hari Khamis ni fadilat puasa Khamis. Jadi untunglah kita yang berpuasa pada hari ini, dia dapat dua pahala. Pertama, pahala puasa hari Arafah dan pahala puasa hari Khamis. Hari Khamis ni, Isnin Khamis, Nabi Muhammad selalu berpuasa sunat. Alhamdulillah. Muslimin yang saya muliakan, jadi untunglah sesiapa yang berpuasa pada hari ini. Sebab Nabi sebut hadis sahih daripada Muslim. Nabi sebut dari Abu Qatadah, Nabi sebut siapa yang puasa pada hari Arafah pada hari ini, maka dia akan dapat keampunan dosa tahun lepas, setahun lepas dan setahun yang akan datang. Al-madiyah wal-baqiyah. Jadi siapa yang puasa pada hari ini, Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu, fil madhi, yang lepas, tahun-tahun lepas, setahun lepas, dan wal baqi, yang akan datang, pahalanya
bertambah, dosanya terampun. Apa maksud dosa terampun? Tahun depan dosa terampun. Padahal belum buat dosa lagi. Maksudnya Allah Ta'ala akan mencegah dia daripada melakukan perkara-perkara fahsyak dan mungkar, insya-Allah. Jadi penting kita berpuasa pada hari Arafah ni. Besar sekali fadilat dan kelebihannya. Muslimin semulakan, ada sahabat-sahabat WhatsApp, ya Allah Ustaz, terlupa pula Ustaz, terlepaslah nak puasa hari Arafah, terlepas nak puasa hari Khamis. Jadi dah terlepas tu, pasal niat tahun depan insya-Allah. Mudah-mudahan umur kita panjang, tahun 2021 kita hidup lagi dan sempat puasa hari Arafah insya-Allah. Ataupun terus dapat pergi haji yang belum haji. Muslimin semulakan, kepada sahabat-sahabat yang tak berpuasa pada hari ini, masih ada peluang untuk mereka membersih diri. Tazkiyatun nafs, membersih diri. Masih ada peluang bagi mereka yang tak puasa hari Arafah ni untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana caranya? Yang pertama, dia kena banyakkan takbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So hari ini 9 Zulhijjah, sejak subuh tadi, saya sejak lepas subuh tadi dah takbir dah. Setiap kali lepas solat kita boleh takbir. Nanti lepas asar takbir. Ini dipanggil sebagai takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Lepas solat saja, lepas asar takbir, maghrib takbir, isyak takbir, nanti subuh takbir. Jadi kita boleh takbir 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, hari nahar, 11, 12, 13. Sampailah 13 Zulhijjah kita boleh bertakbir, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sedih kepada sahabat-sahabat yang tak dapat, yang terlupa nak puasa pada hari Arafah. Anda tetap akan diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita ni banyak istighfar kepada Allah dan banyak bertakbir, iaitu takbir muqayyad. Setiap kali lepas solat sehinggalah 13 Zulhijjah. 10 esok 10 Zulhijjah, hari raya, hari nahar, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Allah ni Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah tak nak kita ni sentiasa berdosa. Maka Allah suruh kita ni selalu istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man lazima istighfar qad ja'alallah min kulli dhiqin makhraja. Sesiapa yang melazimkan, membiasakan dirinya istighfar, maka Allah akan jadikan segala kesulitan, kepayahannya jalan keluar. Jadi nak terampun dosa, banyak istighfar. Dan sekarang ni ialah musim haji, maka eloklah kita, musim korban, maka eloklah kita banyakkan istighfar, bertakbir setiap kali lepas solat. Ini dipanggil sebagai takbir muqayyad. Takbir mursal lain. Takbir mursal lain. Takbir mursal ni malam raya Aidilfitri. Tapi malam ni malam raya Aidil Adha. Takbir mursal dilakukan bermula maghrib sehinggalah sebelum solat sunat Aidilfitri. Takbir mursal ni dah berbeza sikit. Dia bukan sahaja lepas solat. Kalau takbir muqayyad macam sekarang ni, lepas solat, lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar. Tapi takbir mursal dia tak terikat dengan solat. Lepas maghrib takbir, lepas isyak takbir, antara maghrib isyak takbir, pukul 10 takbir, pukul 11 takbir, 2 pagi, 3 pagi pun takbir, sehinggalah sebelum sunat Aidilfitri. Muslimin yang saya mulakan, jadi bagi sahabat-sahabat yang tak sempat berpuasa, puasa di hari Arafah, pahala terampun. Yang lepas tahun, yang akan datang setahun akan terampun. Yang tak sempat untuk berpuasa, terlupa sebagainya, tak bangun tidur, tak bersahur tadi, mungkin maka dia boleh takbir setiap kali
untuk ampunan dosa, Allah angkat darjat, maka bertakbirlah setiap kali lepas solat sehingga 13 Zulhijjah. Muslimin yang saya mulakan, apa lagi yang boleh mereka lakukan untuk mengampunkan dosa? Tidak lain tidak bukan, mereka perlulah melakukan ibadah korban. Mereka perlu melakukan ibadah korban. Itu penting. Aisyah bagi tahu. Ini hadis sahih daripada At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi ada rawi meriwayatkan, ada sebut bahawa Aisyah ada sebut bahawa dia dengar Nabi bersabda, tidak ada amalan yang lebih Allah suka, tidak ada perkara yang lebih Allah sayang kasihi di hari nahar, hari raya haji 10 Zulhijjah, selain daripada menumpahkan darah binatang ternak, binatang korban lah. Binatang korban ni mestilah bahimatul an'am, binatang ternak yang jinak, macam lembu, kambing, unta yang afdal sekali. So mereka ni binatang-binatang ni berkaki 4. Buaya tak boleh walaupun berkaki 4. Muslimin yang saya mulakan, ayam lagi tak boleh. Jadi yang terbaik ialah kita buat amal ibadah, iaitu buat korban. Untuk apa tujuan korban ni? Untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin saya mulakan, mudah-mudahan anda semua terus setia bersama saya Ustaz Abu Hassan, sahabat anda dalam motivasi. Always memberikan ceramah-ceramah motivasi agama dan bimbingan kepada yang sudi. Yang tak sudi apa boleh buat. Tapi anda sahabat dia, sahabat saya, insya-Allah dalam motivasi. Muslimin saya mulakan, kita teruskan perbincangan. Kita teruskan perbincangan. Korban ni, apa maksud korban? Korban ni apa benda maksudnya? Korban ni asal perkataan qarib, hampir, dekat. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Askunu fi Hulu Langat. Oh, saya duduk di Hulu Langat, tinggal di Hulu Langat. Oh, qarib, dekat je. Aina taskun, di mana kamu tinggal? Askunu fi Perlis, Johor Bahru. Masya Allah, baik jiddan. Jauhnya. Baik that mean jauh. Qarib that mean dekat. Jadi tujuan kita buat ibadah korban ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buatlah korban. Buatlah di mana-mana pun tak apa. Yang afdal buat di negara kita di Malaysia ni. Kalau boleh sembelih sendiri. Jamhur ulama bagi tahu korban ni afdalnya sembelih sendiri. Tapi kalau tak berani jangan. Dia tendang, dia tanduk, kena cari yang pakar. Bukan hanya nak buat rumah kena ada yang pakar, nak ubat COVID pun kena ada yang pakar, doktor pakar, nak sembelih pun kena ada doktor, maksudnya tukang sembelih yang pakar. Dia pegang lembu pun relax je, cool je. Tak mengamuk insya-Allah. Muslimin yang semulakan, so sembelih sendiri kalau boleh. Kemudian boleh makan 1/3 kita makan. 1/3 lagi kita bagi kepada fakir dan miskin. 1/3 lagi kita bagilah kepada sahabat-sahabat handai kita, jiran-jiran kita, walaupun dia ni kaya. Yang kaya pun boleh terima daging kurban sebagai hadiah, sebagai tanda kita ni berukhuwah Islamiah. Muslimin semulakan, jadi penting kita buat kurban. Apa tujuan? Untuk menghampirkan diri kepada Allah dan dapat pahala bersedekah daging. Daging sedekah, daging kurban ni kita kena bagi yang mentah. Afdal kita bagi yang mentah. Jadi penerima tu, dia terpulang nak buat apa? Tulang-tulang tu dia nak buat apa? Dia nak buat sup gerbok ke? Dia nak buat sup tulang ke? Sup daging ke? Singgah ke? Masak singgah Kelantan. Sedap juga. Dia nak masak pedas ke? Masak kicap ke daging? Kita kena bagi sedekah daging kepada fakir dan miskin yang mentah. Supaya apa? Supaya dia bebas, dia ada kebebasan ikut selera dia. Asalkan dia tak membazir. Alhamdulillah. Muslimin saya mulakan, mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat pula dah. Kejap
Kita teruskan lagi kita punya rakaman ceramah ni. Daging akikah elok dimasak dulu. Kambing yang disembelih sebagai akikah ataupun lembu akikah, dagingnya dimasak manis-manis. Dipanggil sahabat-sahabat datang untuk makan. Sambil-sambil makan, kenal anak kita. Lelaki lah, perempuan lah, cantik, apa nama anak ni? Dan mereka yang datang mendoakan untuk anak-anak kita. Muslimin semulakan, jadi buatlah korban. Di Malaysia boleh, itu yang lebih afdal. Jamhur ulama kata, itulah yang lebih afdal. Tetapi kalau anda dah selalu buat di Malaysia, anda dah selalu buat di tempat sendiri, dan ramai surau masjid, jiran-jiran, adik-beradik pun buat korban, apa salahnya tuan-tuan? Cuba pula buat korban di luar negara. Buat di luar negara. Di Kemboja, di India, di Lombok, Indonesia, di Mekah, Mukarramah, di Afrika. Mengapa kita kena buat di luar negara? Sebab kita dah selalu buat di sini. Kita pun dah setiap hari makan daging. Setiap minggu makan daging. Tengok daging pun biasa je. Tapi kalau kita buat di luar negara, sahabat-sahabat kita di Myanmar sana, di Bangladesh sana, sangat susah. Mereka amat appreciate daging korban ni. Tulangnya, kulitnya, perutnya tak dibuang. Makan semua. Masak semua. Sebab mereka sangat menghargai. Macam kita di Malaysia ni, perut buang. Tanduk-tanduk buang. Ada setengah tempat miskin, tanduk pun diambil. Ekor memang. Kulit pun dibuat. Ada kerabu kulit lembu. Hebat tuan-tuan. Jadi, marilah sama-sama kita buat kurban. Mengapa kita kena buat kurban? Sebab kita ingin hidupkan syiar. Hidupkan syiar. Kalau kita tak buat syiar, tak berkorban, siapa lagi? Kecuali kita ni tak mampu. Dia kurban ni macam juga haji. Haji kena ada al-istita'ah, kemampuan. Kurban pun kena ada al-istita'ah. Tak perlu pinjam duit nak buat haji umrah. Tak perlu pinjam duit untuk buat kurban. Tapi kita boleh bersedekah untuk kurban ni. Katalah kawan tu, dia nak buat kurban seekor lembu. Lembu seekor 4,200. Dia ada 4,000 je. Lagi 200. Alamak, kesian kamu ni. Aku derma lah. Derma untuk you beli seekor lembu 4,200. Kita dapat pahala juga. Walaupun kita tak berkurban, kita dapat pahala bersedekah. Bagi dia semangat untuk meneruskan amal ibadah kurbannya. Muslimin yang saya mulakan disebut, Inna a'tainakal kawsar fasalli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, surah Al-Kawsar. Wahai Muhammad, kami telah beri kamu ni banyak nikmat. Macam-macam nikmat. Nikmat kehidupan, nikmat sahabat, nikmat harta benda, nikmat makan minum, nikmat nyawa. Maka fasalli, bersolatlah kamu wahai Muhammad. Bersembahyanglah kamu, tanda syukur. Wanhar, dan berkorbanlah, iaitu menyembelih binatang korban. Jadi tujuan kita buat ibadah kurban ni, pertama, syukur atas segala nikmat Allah. Yang kedua, sebagai nak bersihkan dosa. Banyak benda yang boleh kita buat untuk bersih dosa. Takbir tadi, puasa 9 Zulhijjah, bersih dosa. Bersahabat, salam, gugur dosa. Istighfar, gugur dosa. Umrah, gugur dosa. Al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Umrah antara keduanya. Tahun ni dah buat umrah, tahun depan umrah lagi, umrah lagi, gugur dosa. Jadi seeloknya kurban ni tahun ni buat untuk bersih dosa. Tahun depan buat untuk bersih dosa. Haji sekali suami hidup, okey. Tapi umrah seeloknya berkali-kali setiap tahun. Akikah sekali saja suami hidup. Tapi kurban kena buat selalu. Sebab kita ni always banyak dosa. Al-insan la yakhlu 'anil khati'i wan nisyan. Manusia ni tak boleh lepas daripada salah dan silap. Oleh kerana kita ni salah dan silap, kita kena minta ampun dengan Allah dengan cara istighfar kepada Allah. Dan buat perkara-perkara seperti korban, seperti umrah untuk membersihkan dosa. Termasuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minaz zambi
kaman la zambalah. Siapa yang bertaubat daripada dosa, macamlah tidak berdosa. Alhamdulillah. Macamlah bayi yang baru lahir, bersih daripada dosa. Muslimin yang saya mulakan, jom kita buat korban. Di mana-mana pun boleh. Dengan sesiapa pun boleh. Kita boleh lantik sesiapa saja untuk menguruskan korban kita. Cuma saya nak bagi tahu sikit, saya ada menguruskan korban di luar negara. Kita buat di Kemboja, di Bangladesh, di Uttar Pradesh, India. Kita ada buat di Afrika, di Lombok, Indonesia untuk mangsa-mangsa tsunami. Jadi sesiapa di kalangan sahabat-sahabat semua, kalau tuan-tuan berminat untuk join korban, sebab tarikh tutup ialah Sabtu ni. Sabtu ni malam 1 Ogos 2020 tutup. Saya buka peluang ni sehingga 12 tengah malam. 1 Ogos Sabtu malam, pendaftaran akan ditutup pada 12 tengah malam Sabtu malam 1 Ogos. Jadi yang nak join korban di Kemboja hanya RM300 saja. Ada sijil, ada video dan ada gambar. Mungkin sahabat-sahabat nak join masjid. Tuan-tuan nak join yang masjid punya, yang kampung punya, yang taman buat, tapi dah penuh. Musim PKP ni dah limit 10 ekor. Jadi 10 ekor pakat berebut. So dah tak boleh join dah. Maka boleh tuan-tuan join saya. Follow my Facebook Abu Hassan Al-Ash'ari. My Facebook follow Abu Hassan Al-Ash'ari. Tuan-tuan boleh tengok saya punya blog Ahaz Abu Hassan Ash'ari. Ahaz Management blogspot.my. Follow saya, tengok saya di blog Ahaz Management blogspot.my. Supaya bila kita berkorban, kita buat korban, sahabat-sahabat kita yang miskin, mereka tak rasa terpinggir. Ada lagi orang yang masih sayang mereka. Nabi sebab apa? Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tak ambil berat tentang umat Islam yang lain, maka mereka Islamnya tak sempurna. Lebih kurang begitulah. Memang Malaysia ni miskin. Memang ada Malaysia ni dhaif. Tapi kita masih ada lagi Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada Pusat Zakat. Kita ada Lembaga Zakat. Surau-surau masjid pakai buat korban. Jadi muslimin muslimat di sekitar masih ada peluang. Tapi sahabat kita di luar negara sana yang jarang-jarang makan daging. Kita warga Malaysia makan daging sampai kena darah tinggi. Ada warga Malaysia dapat banyak daging berkilo-kilo, simpan dalam peti ais sampai berbulan. Memang boleh, harus, tapi kurang afdal. Seeloknya makan terus panas-panas begitu. Daging tu masih bergerak lagi, masih hidup lagi umpamanya. Terus goreng. Tapi oleh kerana banyak sangat dapat daging berkilo-kilo, simpan peti ais berbulan-bulan. Muslimin yang saya gunakan, marilah sama-sama kita buat korban dengan niat ikut sunnah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Mereka ini sangat hebat pengorbanannya. Hajar, Siti Hajar, sanggup dia letakkan, dia sanggup ditinggalkan oleh Ibrahim. Dia dengan Ismail kena tinggal. Ibrahim tinggal dia atas perintah Allah. Abang, ini atas Allah suruh ke ni? Ya, Allah suruh. Allah suruh, no problem. Biwadin gharizi zar'in, di lembah kering kontang yang tak ada pokok apa-apa. Tapi besar sungguh pengorbanan Hajar. Berkat Hajar Ismail, Ibrahim berkorban, akhirnya Allah beri air Zam-Zam. Air Zam-Zam ni sampai bila pun boleh minum, tak kering-kering lagi, alhamdulillah. Bila kita tawaf, bila kita tawaf, Hajar ni isteri kedua Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Daripada Hajar inilah dapatnya Ismail. Sarah isteri yang pertama. Daripada Sarah maka lahirlah Yaqub, Yusuf, Ayub dan seterusnya. Jadi Nabi Ibrahim ni adalah pengamal poligami. Muslimin yang saya mulakan, mudah-mudahan anda semua beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kerana masih lagi sudi bersama saya Ustaz Abu Hassan dalam slot perbincangan mencari amal soleh mardatillahi ta'ala
melalui ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah. Muslimin semulakan, jom kita buat amal ibadah kurban ni. Satu pagi Ibrahim bagi tahu, ya bunaya, inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, ayah mimpi, ayah sembelih kamu. Madza tara, apakah pendapat kamu? Kita sebagai parent ni nak buat apa-apa untuk anak kita, nak hantar ke sekolah mana, bincang lah. Nak beli baju macam mana, elok bincang lah. Nak beli lauk apa, elok bincang. Tanyalah anak kita sikit. Kadang-kadang tanya. Jadi Ibrahim bincang dengan Ismail. Ni ayah nak sebelah kamu ni, atas perintah Allah. Apakah pendapat kamu? Bila Ismail dengar, ya atas perintah Allah. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Ayah buatlah sebelah lah, no problem. Ayah akan dapati saya ni termasuk dalam golongan yang sabar. Tengok, anak yang soleh, begitulah keadaannya. Suka untuk memberikan kepuasan, nikmat kepada ayahnya. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Jadi syiar inilah yang kita akan teruskan sampai bila-bila. Allah gantikan Ismail dengan seekor kibas. Jadi Allah ni tak zalim, tuan-tuan. Allah tak suruh Ibrahim sebelah anak. Datang syaitan menggoda Ibrahim. Kamu ni gila ke nak sebelah anak? Dah lah payah dapat anak ni. Bertahun-tahun kamu dengan Sarah tak dapat anak. Tiba-tiba anak dah besar nak sembelih. Gila ke kamu Ibrahim? Ibrahim ambil batu, balik. Datang pula pada Hajar. Suami kamu tu ada masalah ke? Mengapa dia tu? What happened? Mental ke? Dia nak bunuh anak ke? Payah tu. Payah dapat anak. Maka Hajar dengan sabar. Baling, halau iblis, syaitan tu. Datang lagi tak? Syaitan ni dia ni bagusnya syaitan ni, dia never give up. Tak pernah kecewa. Jadi kita pendakwah pun jangan kecewa. Ajak jom masuk Islam, jom buat baik. Walaupun kita belum baik, kita belum sempurna, kita ni belum tinggi ilmunya, tapi ajaklah orang buat baik supaya lama-lama kita akan jadi baik insya-Allah. Jadi syaitan ni never give up. Ajak dia goda Ibrahim, dia goda Hajar, tak jadi. Dia goda Ismail. Ismail, kamu ni pelik ni. Kesian kamu ni, sakit tu sembelih tu. Ismail ambil, maka dilontarnya. Sebab itulah di Mekah pun bila dalam musim haji kan melontar. Tapi ada orang marah. Bila dia melontar tu dia marah kan. Habis batu, ambil selipar balik, marah betul. Muka ganam betul. Janganlah begitu sekali ya. Muslimin yang sama kan nak bagi tahu bencinya mereka ni kepada syaitan sebab mereka Allah ada di hati mereka. Jadi marilah sama-sama kita berkorban. Ingat jasa. Ingat jasa alim ulama kita. Ingat jasa ibu ayah kita. Ingat jasa rakyat yang menyokong kita. Ingat para pemimpin yang membantu kita dengan ikhlas. Kalau pemimpin bantu kita sebab nak undi, jangan sokong lagi. Tapi ramai pemimpin kita beriman, alhamdulillah, sayang kita, jadi terima kasihlah kepada mereka. Terima kasih kepada alim ulama kita yang banyak mengajar kita. Imam An-Nawawi tulis kitab Matan Arba'in hadis 40, menulis kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi. Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta. Imam Syafi'i kitab Ar-Risalah. Yusuf Al-Qardawi banyak sangat kitabnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dia tulis kitab Bahrul Mazi, bukan Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Idris Al-Marbawi tulis kitab Bahrul Mazi. Datuk Ismail Qamus pun ada tulis kitab. Tok Guru Aziz ada tulis kitab. Tuan Guru Haji Hadi paling banyak tulis kitab. Jadi kita ni kena appreciate alim ulama ni. Sebab mereka ni bukan hanya mengajar, mereka juga menulis kitab sebagai peninggalan warisan mereka. Maksudnya walaupun Tok Guru Aziz sudah pergi, Ustaz Ismail Qamus arwah sudah pergi, tapi mereka meninggalkan warisan ilmu mereka. Jadi mudah-mudahan kita doa supaya alim ulama kita umurnya panjang. Seorang lagi tokoh ulama hebat kita, Datuk Dr. Harun Din. Mudah-mudahan alim ulama kita ni Allah golongkan mereka
dalam gulungan yang muttaqin, solehin, selamat, sejahtera di alam sana. Alhamdulillah, insyaAllah. Muslimin semulakan, lagi sekali saya Ustaz Abu Hassan, sahabat anda dalam motivasi. Saya adalah Pesuruhjaya Majlis Dakwah Negara. Penting kita ni berkorban. Jangan lupa jasa orang kepada kita. Ingat jasa orang kepada kita supaya kita ni berterima kasih. Lupakan jasa kita pada orang supaya kita ni tak ungkit-ungkit. Korbankan rasa marah kita. Korbankan sifat-sifat mazmumah. Timbulkan, tonjolkan sifat-sifat mahmudah. Lepas musim haji ni, lepas musim korban ni, kita akan masuk awal Muharram. Awal Muharram biasanya kita akan buat ceramah tentang hijrah Nabi. Jom kita hijrah kepada yang lebih baik. Jom kita hijrah kepada yang lebih positif. Umat Islam ni kena bersatu insya-Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam perkara yang kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong atas perkara permusuhan. Mudah-mudahan kuliah ini, tazkirah ringkas ini memberikan kehebatan kepada anda untuk terus beramal. So jangan lupa kepada yang berpuasa hari ini 9 Zulhijjah, selamat berbuka puasa. Dan kita boleh WhatsApp sahabat-sahabat kita di Mekah sana, minta mereka doakan kita depan Kaabah tu insya-Allah. Jadi banyaklah kita berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa ni otak kepada ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa ni senjata kepada orang mukmin. Dan Allah akan kabulkan doa kita kalau kita yakin Allah tolong kita. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Allah ni bergantung kepada sangkaan hamba. Hamba je. Kalau kita sangka baik pada Allah, Allah pasti akan tolong kita. Bila Allah kabulkan doa, tak tahu lagi. Mungkin tahun ni, mungkin tahun depan. Mungkin di dunia, mungkin di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan kita boleh terus setiap tahun melakukan ibadah korban ni. Kita berdoa mudah-mudahan kalau boleh setiap tahun boleh pergi umrah. Kita berdoa mudah-mudahan setiap tahun kita boleh bersedekah, berinfak. Saya juga ada buat wakaf perigi. Saya ada uruskan infak perigi. Di mana? Di Cox's Bazar, Bangladesh. Di Kemboja. Di Lombok, Indonesia. Kita buat di India, Uttar Pradesh. Kita macam-macam. Saya punya syarikat Ahas Management International, Ahas Korban International, buat wakaf perigi. Kita ada buat ma'tafiz di Kemboja. Kita ada buat korban setiap tahun. Yang penting kita kena jadi pemangkin kepada perkembangan kemajuan ummah ni insya-Allah. Tuan-tuan boleh join saya di Majlis Dakwah Negara. Kita perlukan dana yang banyak, duit untuk jalankan aktiviti dakwah kita. Tuan-tuan boleh berhubung dengan Tuan Haji Hafiz, Bendahari Majlis Dakwah Negara Selangor. Tuan-tuan boleh kontak saya di nombor 019 379 8592. Saya ulang, 379 8592. Tuan-tuan boleh call saya untuk join aktiviti dakwah di Selangor ataupun nak join Majlis Dakwah Negara Peringkat Pusat. Tuan-tuan boleh join saya berkorban di Kemboja ataupun berkorban di India. So tarikh tutup untuk korban di Kemboja hari Sabtu ni 1 Ogos. Cepat call saya. Tutup 12 malam 1 Ogos, Sabtu malam tutup. So boleh call saya lagi sekali 019 379 8592. Dengar ceramah-ceramah saya di YouTube. Subscribe US Abu Hassan Al-Ash'ari. Arjukum daiman fi surur was sa'adah. Antum insya-Allah satanjah fi hayah. Naik motor pakai topi. Habis minyak jalan kaki. Salah silap harap dimaafi. Lain kali kita jumpa lagi. So tuan-tuan, salam sayang saya untuk anda semua, untuk anda, isteri anda, suami anda, anak-anak anda, adik-beradik anda. Salam perjuangan, salam pengorbanan. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Siru ala barakatillah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.